Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Sidang sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertamanya tahniah kerana kita berjaya dijemput oleh Allah Azza wa Jal menjadi tetamu dalam Ramadan ini. Sebagaimana yang dimaklumkan sebelumnya, insyaAllah pada setiap malam, hampir 20 malam. Cuma mungkin ada perubahan waktu sedikit daripada pukul 10 ke pukul 10.30 atau pukul 11, bergantung pada keadaan. Iaitu kita akan berkongsikan satu topik khas berdasarkan dua kitab muktabar. Yang pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam min Sayyidil Mursalin, yang ada ikonnya di sini itu terjemahan oleh PTS, dan juga tafsir Al-Azhar Profesor Dr. Hamka juga oleh PTS. Kerana rancangan ini ataupun program kita ini sememangnya dijana ataupun disponsor oleh PTS bagi tujuan khidmat untuk Ramadan kali ini, insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang baru bersama, ada lebih kurang 12 orang ini, bolehlah share ke platform masing-masing. Dan juga jika saya minta jika boleh respon sama ada didengari ataupun tidak suara saya khawatir jika saya bercakap seorang-seorang. Baik, inilah buku yang akan kita gunakan sepanjang 20 hari ini. Secara naskah fizikalnya setebal begitu sekali muka suratnya. Kita akan telusuri tajuk satu persatu sehingga 20 tajuk berdasarkan bab yang pertama hingga yang bab yang terakhir. Dan juga saya menggunakan tafsir Al-Azhar yang sebanyak 30 juzuk ataupun 30 jilid yang diterbitkan semula oleh PTS dalam bahasa Melayu Malaysia kita ini. Jadi gabungan kedua-dua ini bagi saya akan menyebabkan kita mendapat banyak manfaat nanti, insyaAllah. Kerana topik-topik yang dibincangkan kali ini amatlah teras dan asas. Sebab itulah orang ataupun tokoh yang paling layak untuk kita ambil manfaatnya adalah tidak lain daripada Buya Hamka ataupun daripada tokoh-tokoh ini sendiri, insyaAllah. Jadi saya live di dua channel di Facebook dan juga di Facebook PTS Book Cafe, dan juga di channel Shopee untuk tujuan ini, insyaAllah. Baik, tanpa bermasa, sebab kita ada masa lebih kurang dalam setengah jam sahaja. Sesiapa yang ingin berinteraksi ataupun memberi komentar ataupun bertanyakan soalan dan seumpamanya, bolehlah berbuat demikian di kita punya kotak komen di Facebook dan seumpama. Kalau naik di sana saya dapat melihatnya, nanti saya akan respon pada tuan-tuan, insyaAllah. Baik, pertamanya dalam bab ikhlas, dalam bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang punya 372 bab semuanya. Kitab ini punya 732 bab. Bab yang pertama adalah ikhlas. Tengok di situ, ikhlas. Dan menariknya, naskah terjemahan PTS ini adalah dalam bahasa Melayu tinggi, dan satu-satunya ataupun antara yang terawal dalam bahasa Melayu tinggi lengkap. Cuma dia tidak datangkan untuk memudahkan orang awam membacanya. Dia tidak memasukkan matan-matan ataupun teks Arabnya secara keseluruhan. Ini satu kelebihan dan mungkin juga sedikit kekurangan. Nanti kita akan atasi pada masa depannya, sebab teks, untuk melihat teksnya cukup mudah. Tuan-tuan boleh pergi kepada online, sekarang sudah banyak untuk melihat teks-teks dalam bahasa Arab. Tapi terjemahan lengkap bahasa Melayu moden yang boleh difahami itu agak payah untuk didapati di pasaran luar sana, melainkan banyak dalam bahasa Indonesia. Baik, cuba kita lihat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin ini, yang bertajuk Riyadhus Shalihin taban orang-orang salih min kalam Sayyidil Mursalin, daripada lafaz yang dikeluarkan oleh
Sayyidil Mursalin, iaitu ketua ataupun penghulu bagi sekalian Nabi dan Rasul. Oh, ada sahabat mengatakan suara tersangkut-sangkut, tapi ada yang kata okey. Ada yang kata sekat-sekat. Ini masalah, katakan masalah lain ya. InsyaAllah kita akan cuba atasi pada sesi seterusnya. Cuma yang ini kita kena teruskan dululah. Baik. Dalam bab 1, iaitu bab ikhlas ini, Al-Imam Nawawi yang menjadi manhaj atau metod dia datangkan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quran sebelum datangkan hadis Nabi SAW. Ini adalah bertujuan untuk memberi isyarat. Bila kita nak bincang tentang agama kita, bila kita nak bincang tentang agama kita, agama Islam yang berkaitan dengan amal ibadah, yang berkaitan dengan akidah khususnya, maka nak dapat tidak, sumber utamanya mesti terlebih dahulu Al-Quran. Ini adabnya, ini manhajnya, ini metodnya, inilah dipanggil disiplinnya yang Islam ajar kita dari dulu sampai hari ini, bahawa sebelum nak bincang apa-apa sekalipun berkaitan dengan agama kita, mestilah terlebih dahulu mendatangkan ayat-ayat Al-Quran. Mestilah terlebih dahulu mendatangkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudiannya barulah dimasukkan hadis-hadis Nabi SAW yang menggambarkan bahawa hadis-hadis Nabi itulah yang menjelaskan ayat-ayat Quran. Jadi kalam Allah, kalam Nabi Muhammad pada hakikatnya juga adalah kalam Allah ataupun wahyu daripada Allah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu. Jadi ini adabnya. Sebab itulah nak dapat kita nak bincang apa sekalipun, nak nisbah pada agama Islam, mesti ada dua unsur ini. Sumbernya daripada Quran dan sumbernya daripada hadis Nabi SAW. Begitu cantik, indah dan berdisiplin Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyusun perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan rahimahullah, saya minta sekali lagi sahabat-sahabat yang bersama supaya boleh share, boleh kongsi dengan sahabat-sahabat lain. Mungkin ramai juga sahabat kita yang tidak bertarawih di masjid, sudah selesai bertarawih dengan keluarga di rumah. Berjamaah di rumah pun boleh tuan-tuan ya, bukan saja berjamaah di masjid paling afdal, tapi bila di rumah janganlah pula tidak berjamaah. Berjamaahlah dengan keluarga, anak kita apa semua, jadi imam pada mereka bagi lelaki suami, dan juga bertarawih bersama mereka dan seumpamanya. Baik, kita tengok Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ada ikon gambarnya ini. Ini comel kecil ni, tapi sebenarnya kitabnya sangat besar dan tebal lah. Ini di tangan saya ni. Memang cantik tuan-tuan ya, dengan cover dia yang begitu sekali, memang sesuai untuk dijadikan hadiah hantaran dan seumpamanya. Tapi yang penting isinya itu membawa kalam khairil anam, iaitu Nabi SAW, dan juga membawa kalam-kalam Allah Azza wa Jal yang merupakan lebih kurang 1,600 hadis lebih, yang merupakan panduan daripada kita celik mata sampai kita tutup mata balik. Panduan semenjak daripada kita dilahirkan sampailah kita mati esok-esok, semuanya ada dalam Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kita kena popularkan kitab ini, kita kena kembang luaskan, kita kena banyakkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Bahkan ini kitab yang cukup berkat, kitab yang cukup luar biasa, yang diterima oleh semua imam mazhab, semua ulama-ulama mazhab selain daripada mazhab Syafi'i. Kerana Imam Nawawi adalah imam dalam mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain menerima, mensyarahkan, mentahqiq dan pelbagai lagi terhadap kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Terima kasih Ustaz Ifair dan juga sahabat sama saya, saudara Muhammad Aizuddin, dan juga daripada saudara Sazli Jofri. Terima kasih kerana bersama. Mohon share ya. Mungkin ada sahabat-sahabat di rumah yang tak ke surau masjid, dah habis berjemaah di rumah, boleh bersama dengan kita dengan sedikit manfaat insyaAllah. Baik, Al-Imam Nawawi pada mukaddimah dalam babul ikhlas ini, dalam bab yang pertama, telah mendatangkan 3 ayat Quran yang mempunyai secara khusus kalimah al-ikhlas itu. Yang pertama, Al-Imam Nawawi mendatangkan kalam ataupun ayat Al-Quran daripada surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Al-Bayyin adalah bukti ataupun tanda ataupun katakan sandaran itu, bayyinah, keterangan. Ayat 5. Kemudian dia mendatangkan surah Al-Hajj ayat ke-37, dan kemudian
dia mendatangkan surah Al-Imran ayat ke-29. Jadi kita tak boleh ambil lah ketiga-tiga ayat kerana masa kita yang singkat, kita hanya ada setengah jam sahaja untuk perbincangan ini pada setiap malam, insyaAllah. Jadi kita akan ambil salah satu daripada ayat tersebut dan kita akan tengok bagaimana Buya Hamka mengulas ataupun rumusan daripada pandangan Profesor Dr. Hamka berdasarkan tafsir Al-Azhar ini. Tafsir Al-Azhar. Saya pilih juzuk yang ke-30 lah. Sebab surah Al-Bayyinah adalah surah dalam juzuk Amma, juzuk yang ke-30. Baik. Ayat tersebut berbunyi apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayatnya berbunyi begitu. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ayatnya berbunyi sedemikian. Ayat yang agak panjang, sederhana panjang, tapi kita tengok kepada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Jadi di situlah kenapa ayat ini telah dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimah Babul Ikhlas, sebab yang pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidul Mursalin, yang gambarnya ada sini tu, yang diterjemahkan oleh PTS ini. Baik, kita tengok apa Buya Hamka ulas terhadap ayat ini. Mungkin kita akan baca semua kalau sempat, dan kalau tidak sempat kita akan ambil rumusan dan poin-poin penting saja, insyaAllah. Baik. Kata Buya Hamka, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal terjemahan Hamka, ya, bukan terjemahan Allah Basmi. Buya Hamka kata padahal tidaklah mereka itu diperintah. Wa ma umiru liya'budullah, mereka supaya mereka menyembah kepada Allah, kerana ayat ini memfokus kepada ahli kitab daripada kalangan Nasrani dan Yahudi dan Nasara. Yaitu mereka disuruh illa liya'budu wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina. Mereka itu tidaklah disuruh melainkan untuk mengabdikan, mengibadahkan diri mereka kepada Allah mukhlishina, dengan mengikhlaskan agama karenanya, dengan hunafa wa yuqimus salah, dengan menjauhkan diri daripada kesesatan dan supaya mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Jadi ada beberapa poin penting di situ. Mereka itu, iaitu golongan Yahudi dan Nasara, pada asasnya mereka diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah, dan mereka mesti menjauhi segala mengikhlaskan diri beragama kepada agama Allah itu dengan menjauhkan diri daripada kesesatan. Kesesatan mesti dijauhi, dan kemudian menjauhkan diri dari kesesatan tak cukup, mestilah mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Yang ini menyempurnakan semua rukun iman, tapi tidak memadai. Sekadar puasa, solat, zakat, haji tak cukup. Tapi benda-benda yang maksiat, benda-benda yang bersabit dengan kesesatan mesti juga dijauhi. Kita tak nak berlaku macam mana seorang yang soleh, baik, zakat, puasa, zakat, solat, puasa, zakat, hajinya dijaga dengan baik, belajar agama, minat, mengamalkan sunnah Nabi SAW, apa dia lagi, dan macam-macam lagi benda baik yang dia buat. Aurat ditutup dengan sempurna, anak jadi besar dengan baik, tetapi dalam masa yang sama masih terlibat dengan bomoh, pawang, dukun, minat dengan tangkal mangkal, minat dengan pelbagai simbol-simbol yang pelik-pelik yang tidak pernah ataupun yang menjurus ke arah kelambauan dan sebagainya dan sebagainya. Kalau begitu, tapi masa yang sama sangat soleh, baik, jaga agama, jaga. Jadi macam mana dua benda yang bertentangan boleh ada sekali itu. Jadi bukan begitulah menurut apa yang wadhalika
Dzalika dinul qayyimah, dan demikianlah itulah agama yang lurus ataupun agama yang tegak. Qayyim, yakni agama yang tegak dengan betul. Agama yang tegak lurus. Itulah agama yang tegak lurus, iaitu mengabdikan, yakni mengibadahkan diri demi agama Allah dengan ikhlas, menjauhi kesesatan, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, yakni mengamalkan konteks kita, mengamalkan seluruh ajaran suruhan-suruhan perintah Allah dan rukun Islam. Tapi dalam masa yang sama tak cukup itu saja, mesti juga meninggalkan. Dia mesti isbat dan nafi. Mengisbatkan ketauhidan kepada Allah, sekaligus mesti menafikan kemaksiatan, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kaedah ataupun konteksnya, sahabat-sahabat sekalian. Baik, Abu Yahya kata tadi, kepada Allah sahaja tidak, kepada Allah sahaja katanya, tidak dipersekutukan yang lain dengan Allah, dengan mengikhlaskan agama kerananya, mukhlishina lahuddin tadi, segala amal dan ibadah, pendeknya segala apa jua pun perbuatan yang bersangkutan dengan agama yang dikerjakan dengan kesedaran, hendaklah ikhlas kerana Allah belaka, bersih daripada pengaruh lain, kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala. Dengan menjaga diri dari kesesatan, hunafa lahuddin hunafa, agama hanif itu dan mesti menjauhkan diri dari kesesatan. Itulah yang dinamai agama hanif, jamaknya hunafa, iaitu condong kepada kebenaran, laksana jarum kompas, kemana pun ia diputar, namun jarumnya selalu condong ke utara. Demikianlah hendaknya manusia condong kepada benar, kepada yang benar, tidak dapat dipalingkan kepada yang salah, dan supaya mendirikan solat, wa yuqimunas solat, disebutkan situ, wa yuqimunas solat, maka iaitu dengan gerak-gerik tubuh badan, yakni praktikalnya mesti juga ditunjukkan, dan juga wa yuqimunas solat wa tu'tiyaz zakat wa yu'tu zakat, dan juga zakat pun dikeluarkan. Hubungan dengan Allah kena jaga, dan hubungan sesama manusia juga mesti ada. Solat terbukti hubungan yang kukuh dengan Allah, dan zakat terbukti hubungan yang kukuh dengan sesama manusia. Dan kemudian di akhirnya dzalika disebutkan wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itulah agama yang lurus ataupun agama yang qayyim, agama yang tegak dengan begitu sekali utuh itu. Jadi Buya Hamka mengulas panjang lebar di sini, berkurang dikata tidaklah mereka itu diberi perintah mereka dengan segala yang telah dihuraikan itu menyembah Allah, ikhlas beribadah, terdorong kepada berbuat baik, solat, berzakat. Itulah dia inti agama. Itulah yang dibawa oleh Nabi-Nabi sejak syariat pertama diturunkan di zaman Nabi Nuh sampai kepada Nabi yang terakhir. Yang ini mereka pun secara tak langsung kita dapat tahu ada mereka punya solat yang tersendiri. Maka kemudian katanya lagi, maka kalau hendak dihimpunkan sekalian perintah agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi, inilah dia himpunan perintah itu. Kontak adapun hubungan dengan Allah, mengakui keesaan Allah, beribadah kepadanya sahaja, tidak kepada yang lain, solat dan berzakat. Maka kalau mereka itu tidak menurutkan kehendak hawa nafsu, patutlah mereka menyambut kerana isi ajaran tidaklah mengubah inti ajaran tauhid pada kitab mereka yang pegang, melainkan mengkafinya. Ini kerana ayat ini fokus kepada fokus kepada ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasara. Namun Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya, tafsir Juzul Amma, tafsir Al-Manar, telah mengulas, dia kata meskipun ayat ini difokuskan kepada siapa dia ahli kitab tadi, tapi sebenarnya secara tidak langsung ayat itu juga sebenarnya sedang memberi pengajaran, sedang memberi ataupun menarik perhatian supaya umat Islam pada hari ini pun janganlah jadi sebagaimana ahli kitab tadi. Tuan-tuan dan puan rahimahullah ta'ala. Baik, habislah ulasan daripada Hamka. Dengan masa berbaki, cuba kita tengok beberapa hadis yang sempat kita baca daripada kitab ini, ya. Contoh-contoh hadis berkaitan dengan ikhlas ataupun tentang niat itu. Hadis yang pertama sebenarnya panjang lebar, saya akan baca terjemahannya sahaja untuk mendedahkan kepada tuan-tuan ataupun kepada sahabat-sahabat sekalian tentang beberapa corak hadis yang dimasukkan dalam bab yang pertama daripada kitab Riyadhus Shalihin Kalam Sayyidil Mursalin. Baik, hadis yang pertama dalam bab ikhlas ini, sanadnya dulu Imam Nawawi telah memasukkan sedikit sanad. Abu Hafsin, nama sebenarnya Umar bin Khattab
bin Nufail bin Abil Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qud bin Razah bin Adi bin Qa'ab bin Lu'ail bin Ghalib Al-Qashi Al-Adawi berkata, ini laqab kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bernama Amirul Mukminin, khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kunyah dia adalah, ataupun laqabnya adalah, kunyah dia adalah Abu Hafsin, laqabnya adalah Al-Faruq, Umar bin Al-Khattab Al-Faruq. Baik, katanya apa dia? Terjemahannya. Kata Umar, saya mendengar Rasulullah SAW menjelaskan, amalan seseorang ditentukan olehnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu hadisnya lebih kurang yang lengkap, ya. Baik, katanya apa dia? Saya mendengar Rasulullah SAW menjelaskan, amalan seseorang ditentukan oleh niatnya. Oleh itu setiap orang mendapat apa yang dia niatkan. Itulah sebabnya orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sesiapa yang berhijrah dengan niat hendak mendapatkan keuntungan dunia ataupun mendapatkan isteri, dia mendapat apa yang dia niatkan semasa dia berhijrah. Jadi terjemahannya sudah agak bagus, sudah sangat bahasa Melayu dengan tidak meninggalkan konteks asal hadis itu. Itu yang menarik, ya. Baik, kemudian di komentarnya, hadis ini disepakati kesahihannya, kata Imam Nawawi dalam versi terjemahan ini, ya. Hadis ini direkodkan oleh dua orang pakar ilmu hadis dalam buku masing-masing berjudul Sahih, As-Sahihain dipanggil, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua buku itu adalah buku yang paling berautoriti dalam merekodkan hadis-hadis sahih, yaitu As-Sahihain, ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana sebenarnya dia ada nama sebenar dia, ya, itu gelaran, nama sebenar dia ada lagi. Pakar pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ja'fi ataupun Al-Ju'fi Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari. Itu nama sebenar dia, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Mana pakar yang kedua, bukan pakar sebenarnya, Imam ketua, Amirul Mukminin bil hadis, yakni Imam Bukhari, ya. Pakar yang kedua ataupun rujukan kedua, imam yang kedua adalah Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, yang merupakan yang dinamakan sebagai Imam Muslim, anak murid kepada Imam Bukhari sendiri. Baik, demikian hadis yang pertama. Lebih kurang, ya, disebutkan bahawa seseorang yang berhijrah, situasinya hijrah, siapa yang berhijrah ketika itu nak digambarkan pada hari ini secara rumus ringkasnya, apa niat asal kita, walaupun tak selari dengan perbuatan, akhirnya kita akan dapatlah apa yang kita niatkan dari asal tu. Tapi rugilah, rugi sebabnya kalau kita niat kerana nak keuntungan dunia ataupun nak kepada isteri semata-mata, maka hijrah itu tetap dapatlah apa yang kita niatkan, tapi kita akan terlepas daripada pahala yang besar, ikhlas kerana Allah. Dalam masa yang sama, kalaulah kita dari awal berusaha untuk mengikhlas, maka isteri dengan dunia ni insya-Allah dapat juga, sebab terbukti dalam peristiwa hijrah, sebahagian daripada sahabat kemudian mendapat isteri, sebahagian daripada sahabat Abdul Rahman bin Auf mendapat modal untuk berniaga dan seumpamanya. Nak digambarkan dalam hadis ini, jika kita letak Allah dulu di depan, maka yang lain-lain itu akan datang bersamalah. Tapi jika kita letak dunia dan juga kepentingan selain pada Allah terlebih dahulu, ya kita akan dapat, tapi kita akan terlepas yang lebih besar, iaitu redha Allah ataupun Allah punya ni lah. Jadi antara pengajaran saya baca beberapa syarah hadis inilah, kita talaqi hadis 40 dengan almarhum Sa'ad dan Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi wa ulumi ya rabbal alamin. Antara guru kami yang kami ambil sanad hadis 40 itu, dia mengajar perkara itu. Baik, mungkin kita boleh masuk hadis kedua sebelum kita berhenti dalam 3 minit lagi, insyaAllah. Ada 5 minit lagi, insyaAllah. Mungkin kita ambil hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca terjemahan macam tadi. Baik, hadis yang kedua daripada siapa ni? Aisyah binti Abi Bakrin, Ummu Abdillah. Dalam riwayat asal dia ada dipanggil Ummu Abdillah
Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anhu. Kenapa Ummu Abdillah? Kerana apa nama Abdullah bin Zubair, yakni anak pada Asma, kakak dia. Aisyah ni tidak ada anak, jadi nisbah dia kepada anak saudara dia, anak menakan dia, iaitu Ummu Abdillah Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anhu berkata, kata Aisyah, saya mendengar Rasulullah SAW menjelaskan ada pasukan tentera hendak menghancurkan Kaabah. Kemudian apabila mereka tiba di satu tanah lapang, mereka dibenamkan ke dalam tanah, dari barisan pertama sampai ke barisan akhir. Saya bertanya, wahai utusan Allah, bagaimana pula semuanya dibenamkan dari barisan yang pertama sampai yang terakhir? Bukankah dalam kumpulan itu terdapat para pedagang dan mereka yang tidak termasuk golongan tersebut? Maksudnya, dalam rombongan tersebut yang nak pergi serang Kaabah tu, bukan semuanya nak serang Kaabah. Tapi kebetulan ataupun mereka konvoi bersama-sama, dan tiba-tiba bila balak tu datang, semua kena. Sepatutnya, bagi Aisyah lah, soalan dia adalah, sepatutnya kena pada yang nak serang tu saja. Yang pedagang, yang bersia-sia, yang melancong tu, tak payahlah kena. Tu questionnaire daripada ibunda kita, Ummahatul Mukminin, mak kita semua, iaitu Aisyah yang bijaksana itu. Zakiyah, yani begitu sekali brilian ini. Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, semuanya dibenamkan dari barisan pertama sampai barisan terakhir. Nanti mereka akan dibangkitkan dari kubur masing-masing, mereka menerima balasan mengikut niat masing-masing. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Mereka mati itu pada zahirnya kerana kena balak tadi, lama-lama belakang. Tapi pada hakikatnya bila mereka dibangkitkan, yang mana yang memang nak serang Kaabah itu akan mendapat balasan kerana dosa mereka menyerang Kaabah. Tapi orang lain yang tak serang Kaabah tadi pun, yang kena balak tadi, akan dinilai berdasarkan niat dia bila dia bersama dengan rombongan tersebut masing-masing. Dan ini katanya kita akan dinilai kita di hadapan Allah berdasarkan niat kita masing-masing. Wala tadhiru waziratun wizra ukhra, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Menandakan akhirnya bila kita duduk tegak depan Allah Azza wa Jalla, segalanya tentang diri kita dan Allah Azza wa Jalla. Orang lain ketika itu tidak ada kepentingan, keperluan, bantuan apa, melainkan keadaan-keadaan yang tertentu yang lain, tapi hakikatnya ada perspektif kita dengan Allah dan amalan kita dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, saya saya agak rasanya macam lain tak berapa bagus ya. Saya mohon maaf. Saya dah cuba pasang kabel tapi tak jadi. Tapi tak apa, akan cuba upgrade esok insya-Allah untuk keadaan yang lebih baik. Terima kasih pada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang bersama. Setengah jam insya-Allah selama 20 malam kita akan bersama, dan kita akan upgrade lah sistem kita macam mana supaya lebih baik insya-Allah. Terima kasih banyak pada sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini, dan bolehlah mengintai jika mahu mencari bahan bacaan yang mendekatkan diri pada Nabi SAW dan juga Allah Azza wa Jal. Makanya saya mengesyorkan buku yang kita sudah bincangkan ini, iaitu Riyadhus Shalihin min Kalam Sayyidil Mursalin, sebagai asas rujukan bacaan dan juga perbincangan kita pada masa depan insya-Allah. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak ada soalan ya. Terima kasih semua pada sahabat yang bersama. Kita berhenti di situ, kita sambung lagi insya-Allah. Jadi, terima kasih.